Mu'tazilah ni memang musuh ketat muhaddisin, musuh ketat Hanabilah, musuh ketat semua ahli sunnah. Masyhur kan kisah Quran itu makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal berapa belas tahun dipenjara kan, dipukul, dicemeti kerana tak mau tunduk dengan pegangan kata Quran itu makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah sementara kita menunggu solat fardu isya ni, kita akan sambung program kita yang berkaitan dengan isu akidah lah sebenarnya secara garis besar. Jadi sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur Masjid UKM, Darul Fitri, Ustaz Hafiz dan NGO-NGO yang lain lah kerana sudi menjemput saya sebagai salah seorang daripada pembentang dan saya yang terakhir sekali. Jadi semua dah penat dah balik ya, tak ada orang lah. 2 hari nak last macam tu lah. Tinggal saki-baki yang masih berminat dan berupaya. Dan sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dulu dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya ialah dakwaan bahawa Imam Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala melalui 3 fasa. Maksudnya dalam hidup beliau sebagai seorang ulama mujtahid ada 3 fasa dalam marhalah ilmu dia lah. Apa dia fasa tu nanti kita bahas. Kemudian soalan-soalan yang lain ialah kenapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ditentang oleh Ahlul Hadis ketika itu. Kemudian seterusnya keabsahan kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah karangan Imam Abul Hasan Asy'ari. Adakah benar kitab itu dikarang oleh beliau sendiri atau bagaimana? Itu salah satu tajuk yang akan kita bahas. Kemudian yang keempat, dakwaan kononnya Imam Abul Hasan tidak belajar berguru selepas keluar Mu'tazilah. Allah Akbar. Hanya rujuk kitab Ibnu Kulab dan lain-lain sahaja. So itu 4
soalan yang di forwardkan kepada saya lah supaya dibahaskan pada malam ini untuk sesi kita kali ini. Yang pertama, melihat kepada tajuk-tajuk yang akan kita bahas ini, yang pertama sekali pentinglah, bahkan wajib bagi kita untuk kita mengetahui bagaimana kita ingin mendapatkan sesuatu ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Sebab apa yang disebutkan tadi itu semua melibatkan fakta lah. Melibatkan fakta. Jadi kita apabila berhadapan dengan beberapa persoalan yang berkaitan dengan fakta terutamanya, maka kita perlu ada manhaj, perlu ada sistem, perlu ada metodologi di dalam membuat atau memberikan jawapan. Jadi kita kena tengok dulu soalan itu dia ni berkaitan dengan apa. Jadi kita perlu ada satu manhaj ilmu yang benar lah, manhaj ilmu yang sahih. Baru kita boleh dapatkan jawapan yang benar, jawapan yang sahih. Kita bukan boleh main ambil jawapan-jawapan daripada sumber-sumber yang tidak diiktiraf. Hari ini saya tengok banyak kelemahan orang, dia banyak rujuk kepada media sosial. Bahkan ada satu orang tu saja post saja dia dah goyang lah. Kebanyakan yang berlaku zaman sekarang, boleh kata zaman sekarang siapa tak ada handphone dia wali lah kot. Betul? Ada yang tak ada handphone je ni? Semua orang ada handphone. Lepas tu semua benda dia rujuk handphone dia. Semuanya ujung jari dia katanya. Sampai bab Imam Abu Hasan Asy'ari pun dia tengok dalam handphone dia. Seolah-olah manhaj ilmu yang disusun oleh para ulama terdahulu tu dah mula lenyap atau hilang lah, mungkin. Betul? Jadi kita kena ada manhaj lah. Kita kena ada manhaj yang sahih, baru kita boleh dapatkan kebenaran. Okey, yang pertama, sumber ilmu ada 3, semua orang tahu. Sumber ilmu 3. Yang pertama, hawas, panca indera. Yang kedua, akal. Yang ketiga, khabar sadiq. Ini 3 sumber ilmu yang utama lah. Walaupun ada lagi sumber-sumber yang lain, ilham, hadsiyat, tajrubat dan sebagainya, tapi yang masyhur, yang paling utamanya sumber ilmu ni 3. Allah Subhanahu wa firman dalam Al-Quran, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah zat yang telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui sesuatu apa pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Lalu Allah jadikan sam'a, pendengaran. Walaupun lahir-lahir dia belum betul-betul boleh mendengar lagi, tapi sifat mendengar itu sudah ada. Dan dia akan terbina, akan menjadi matang bila sampai umur dia lah. Wal absar, pandangan mata. Wal afidah, dan ulama tafsirkan afidah maksudnya akal, walaupun hati tapi maksudnya akal. Jadi di sini ulama kata banyak ayat-ayat bila Allah sebut tentang ilmu, Allah akan sebut 3 benda ni. Sama, basar dengan qalb ataupun afidah, fuad. Jadi ulama kata as-sam'u itu mewakili khabar yang sadiq, khabar sadiq, perkhabaran yang benar. Kemudian absar itu mewakili hawas, panca indera. Walaupun sama tu panca indera juga, tetapi dia sekadar mewakililah isyarah. Quran kan ada yang ijmali, ada yang tafsili. Kebanyakannya ijmali, general. Dan afidah, akal. Jadi sumber ilmu 3 yang utama lah.
Iaitu khabar sadiq kalau ikut ayat tadi lah, perkhabaran yang sahih, yang benar. Yang kedua, hawas panca indera. Dan yang ketiga, akal. Okey, untuk menjawab persoalan yang dikatakan tadi, adakah Imam Abul Hasan Asy'ari melalui 3 fasa dalam hidup dia sebagai seorang mujtahid lah, bukan ulama biasa ni. Ini mujtahid mutlak. Jadi macam mana kita nak tahu? Okay, kalau kita kata melalui hawas, sumbernya adalah hawas, boleh ke? Siapa pernah nampak Imam Abu Hasan Asy'ari dengan hawas dia? Maksudnya melalui hawas panca indera. Boleh ke kita jawab persoalan tu dengan menggunakan sumber hawas panca indera? Boleh ke? Saya nampak dia 3 marhalah. Kau nampak dekat mana? Betul? So, hawas tak boleh pakai lah bab ni. Dah tertolak lah satu sumber. Yang kedua, khabar sadiq. Yang kedua, khabar yang benar. Boleh? Boleh tak? Boleh lah. Jadi khabar sadiq ni ialah salah satu sumber. Sumber untuk kita mengetahui atau mencari jawapan kepada persoalan yang ditimbulkan. Kesimpulannya, maknanya ada yang kata dia melalui 3 marhalah dan ada yang kata dia 2 marhalah. Apa dia marhalah kemudian kita bahas. Ni kita bahas asas dulu dalam kita nak bagi jawapan. Kalau tak ada asas, cacah merebah. Dalam YouTube kata, dalam Facebook kata, tak pakai. Dan yang ketiga, akal. Akal. Okey, pergi kepada akal dulu. Akal 3 je. Hukum akal 3 saja. Wujub, istihalah, jawaz. Yang menghasilkan sama ada benda tu wajib atau mustahil atau jaiz atau mungkin lah, harus. Okey, Imam Abul Hasan Asy'ari, wajib ke, mustahil ke, harus dia melalui 2 marhalah, 3 marhalah, 10 marhalah? Wajib ke 3 marhalah? Ke mustahil ke 3 marhalah? Wajib ke 2 marhalah? Mustahil ke 2 marhalah? 1000 marhalah pun boleh. Hukum dia harus. Secara akal kita kata harus. Secara akal kita kata harus. 2 marhalah pun harus, 3 marhalah pun harus. Tak mustahil. Tak mustahil. Setakat tu boleh. Hawas kita dah tolak lah, kita tak nampak. Orang yang nampak hanya orang yang hidup di zaman Imam Abu Hasan Asy'ari, dia nampak. Itu pun yang berada bersama dia. Kalau ketika Imam Abu Hasan Asy'ari, dia di Basrah sana, di Baghdad. Tapi orang tu duduk di Malaysia. Tak nampak je, tak tahu lah Malaysia wujud lagi, tak wujud lagi masa tu. Tanah Melayu lah kita kata, Nusantara ke apa, tak pastilah sejak bila wujud Tanah Melayu ni. Dia bersama misalnya kan. Dah tentulah anak murid dia, betul? Siapa yang melihat dia? Anak murid dia. Betul? Yang hanya melihat keadaan Imam Abu Hasan Asy'ari itu, adakah dia 2 marhalah atau 3 marhalah? Orang yang hidup di zaman Imam Abu Hasan Asy'ari dan yang melihat dan bersama dengan Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia boleh nampak lah. Kita dan orang yang mendakwa 3-2 tu, dia nampak ke? Dia ada ke di zaman tu? Betul. Kalau dia kata 3, kita tanya, engkau ada ke masa tu? Tak ada. Habis tu macam mana kau tahu dia 3? Betul. Okey, saya kata tu. Okey, akal kita dah kata tadi harus. Tak mustahil, tak wajib. Boleh saja. Hukum dia harus. Boleh 2 marhalah, boleh 3 marhalah. Betul. Habis benda tu harus, so yang mana satu, maka di sini tinggal satu tadilah, khabar sadiq, perkhabaran yang benar. Dia mesti melalui tu je lah, tak ada lagi apa lagi. Tak tahulah kalau ada yang dapat wahyu. Saya dapat wahyu kata Abu Hasan Asy'ari 5 marhalah, bukan 3, bukan 2, tapi 5. Misalnya lah. Dan kita pun, kita percaya ke dia? Engkau Nabi ke dapat wahyu? Saya mimpi. Mimpi boleh jadi hujah ke? Dalam
Ahli Sunnah wal Jamaah, mimpi tak boleh jadi hujah. So kita tak ada lain sekarang ni khabar sadiq saja. Okey, sebelum kita pergi kepada khabar yang benar, yang maksudnya khabar perkhabaran yang menceritakan bahawa Imam Abdul Hasan Asy'ari itu 2 ke 3, kita akan tengok. Sebab kan isunya ada 2 pendapat, satu kata 2, satu kata 3. Kita tengok yang mana yang banyak. Dan siapa yang kata 3, siapa yang kata 2. Berapa banyak ulama yang kata 2, berapa banyak yang kata 3, ataupun orang awam atau internet atau Facebook dan sebagainya, kita tengok nanti. Okey, kita kembali kepada dia punya topik itu. 3, apa maksud 3 marhalah di sini? 3 marhalah di sini ialah yang pertama marhalah Mu'tazilah. Marhalah i'tizal ataupun sebagai Mu'tazili. Dinisbahkan kepada mazhab, salah satu mazhab yang masyhur di zaman tu, mazhab Mu'tazilah. Malahlah nak cerita sejarah Mu'tazilah, panjang cerita dia. Dan mazhab Mu'tazilah ni bukan kecil-kecil anak. 3 khalifah Bani Abbasiyah berpegang dengan mazhab Mu'tazilah. Bermula dengan Khalifah Ma'mun, Mu'tasim Billah dan Wathiq Billah. Boleh tengok sejarah. Jadi bila Khalifah Bani Abbasiyah bukan kerajaan yang kecil-kecil, bukan macam Malaysia ke Perlis ke, kan? Khalifah Bani Abbasiyah. Islam dulu dia kan khalifah, di bawah kekhalifahan tu barulah negara-negara, negeri-negeri, daerah-daerah. Jadi hampir semua rakyat dipaksa ikut fahaman tersebut, bahkan ulama-ulama pun dipaksa untuk ikut fahaman Mu'tazilah sebab khalifah. Dan bila dia khalifah, dia lantik semua ulama-ulama yang berfahaman Mu'tazilah jadi mufti, jadi qadi, jadi hakim. Itu biasa, politik. Dah pegang lah orang dia, jadi takkan nanti orang yang melawan dengan dia pula. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari ini, dia semua ni masyhur, semua orang tahulah dia yang betul-betul Asy'ariyah sini. Dia lahir tahun 260 Hijriah. Kemudian bapa beliau meninggal lah ketika dia kecil. Kemudian mak dia kahwin dengan Abu Ali Al-Jubai, salah seorang pembesar, ulama besar Mu'tazilah. Mak dia kahwin dengan Abu Ali Al-Jubai. Lalu dia diasuh, dididik, diterbiah, diajar oleh bapa tiri dia, sampailah dia jadi seorang ulama Mu'tazilah yang hebat. Kemudian dia dalam kitab-kitab tarajim dia panggil. Dia satu bidang ilmu lagi yang tuan-tuan yang minat ilmu ni, dia tak boleh lari daripada kitab tarajim. Kitab tarajim ni maksudnya kitab-kitab yang dikarang untuk menceritakan tentang biografi para ulama. Dia macam-macam. Dia ada muhaddisin asing, ada yang buat muhaddisin saja, fuqaha saja, mutakalimin saja, mufassirin saja. Ada yang buat tentang seluruh ulama bermacam-macam. Kalau saya nak sebut, terlalu banyak kitab. Nanti kita akan baca. Jadi di cerita kebanyakannya menceritakan ketika satu bulan Ramadan, ketika umur dia mencapai usia 40 tahun, dia mimpi dalam bulan Ramadan 3 kali mimpi. Dalam mimpi itu Rasulullah SAW bagi tahu kepada dia, wahai Abul Hasan, kembalilah engkau kepada akidah aku dan sahabat-sahabatku. 3 kali dia mimpi. Sebab Imam Abu Hasan Asy'ari ini keturunan Abu Musa Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari keturunan Abu Musa Asy'ari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang kalau nak cerita pasal beliau lah, kita masa pun tak banyak ni. Jadi maknanya bila dia dapat 3 kali mimpi bulan Ramadan, jadi dia kaji balik apa yang dia pegang. Jadi dia nampaklah di situ banyak perkara-perkara yang dia pegang, yang dia belajar daripada bapa tiri dia. Mu'tazilah ni banyak yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah, apa yang Nabi dan sahabat bawa. Lalu dia akhirnya berlakulah pertikaian dan perdebatan antara dia dengan bapa tiri dia. Dan yang terakhir sekali menyebabkan dia terus keluar daripada Mu'tazilah. Apa masalah yang dia keluar tu sebenarnya pun nak cerita panjang. Ni ringkas je. Jadi dia pun ulama besar. Jadi dia satu hari Jumaat, ketika khutbah di Masjid Jami' Basrah, dia naik
Lalu dia umumkan, dia kata siapa yang kenal aku kenal, siapa yang tak kenal aku fulan bin fulan, aku sebelum ni berpegang bahawa Quran itu makhluk, kemudian Allah tidak boleh dilihat di akhirat, dan orang yang mati dalam keadaan dosa besar dia akan berada di manzilatun baina manzilatain dan sebagainya lah. Mulai hari ini aku taubat daripada fahaman ini, dan aku keluar daripada fahaman ini seperti mana jubah aku ini meninggalkan badan aku, macam itulah aku tinggalkan fahaman ini. Jubah luar tu biasa kan imam khatib pakai jubah luar tu, dia tanggalkan, dia campak. Macam mana jubah ini meninggalkan badan aku, macam itulah aku tinggalkan fahaman ini ataupun mazhab. Dan setelah tu dia mengasingkan diri lebih kurang dalam 15 hari untuk kaji balik Quran dan sunnah, kaul-kaul ulama salaf dan sebagainya. Akhirnya dia bangkit menentang Mu'tazilah sampai bungkus tak bungkus, sampai tahap setiap kali dia hadir dalam majlis Mu'tazilah habis semua. Dia lawan, dia debat, kalah, dan dia akhirnya tak dibenarkan untuk hadir majlis Mu'tazilah. Lepas tu dia hantar anak murid dia. Sebab dia tak boleh pergi dah. Dia hantar anak murid dia. Anak murid dia yang tolong berhujah dengan ulama-ulama Mu'tazilah. Lalu bila dia orang perasan, macam kenal dia hujah ni, anak murid pun dihalau. Jadi ketika itu ulama mulalah memandanglah Imam Abu Hasan Asy'ari, dan akhirnya mengangkat dia sebagai Imam Ahlis Sunnah wal Jamaah. Panjang cerita dia lah. Nak cerita detail setelah dia keluar. Bayangkanlah dia ni Mu'tazilah ni memang musuh ketat muhaddisin, musuh ketat Hanabilah, musuh ketat semua ahli sunnah. Sebab apa? Dia memenjarakan, memukul, bahkan membunuh pun ada. Ulama-ulama yang tak mau ikut. Masyhur kan kisah Quran itu makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal berapa belas tahun dipenjarakan, dipukul, dicemeti kerana tak mau tunduk dengan pegangan kata Quran itu makhluk. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ni kan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, muhaddis besar, pengasas mazhab Hambali. Jadi Mu'tazilah ni dimusuhi oleh ahli hadis dan dimusuhi oleh mazhab Hambali, dan bahkan yang lain-lain lah Mu'tazilah. Ulama-ulama ahli sunnah semua memang anti Mu'tazilah. Jadi bila Imam Abu Hasan Asy'ari keluar Mu'tazilah, agak-agak semudah tu ke dia diterima oleh semua orang? Dia keluar daripada Mu'tazilah, lompat parti mana boleh? Kalau undang-undang lompat parti tak boleh kan? Jadi sekarang ni bila dia keluar, dia cuba untuk seperti mana yang dia buat tadi kan, di mimbar tu dia umumkan. Tapi tak semudah itulah. Maknanya kenangan yang ditinggalkan oleh Mu'tazilah, memenjarakan puluhan ratusan ulama, membunuh, memenjara, memukul dan sebagainya, menyeksa. Tak semudah tu orang nak terima dia. Dia pun antara pembesar juga. Tapi itulah lama kelamaan, mungkin niat dia ikhlas dan sebagainya, ringkas cerita, dia diterimalah akhirnya. Walaupun ada pada awal tu banyak tentangan, terutamanya daripada golongan muhaddisin dan Hanabilah, mazhab Hambali. Lepas tu ada isu tadi kan, kitab Ibanah, itu pun nanti kita bahas. Sebab apa? Ulama mengatakan untuk membuktikan bahawa dia ni memang betul-betul mengikut manhaj salaf, lalu dia mengarang kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, yang menjadi kontroversi lah sekarang ni. Dan yang mana golongan yang mengatakan bahawa dia ni melalui 3 marhalah, 3 fasa dalam dalam kehidupan dia itu, kerana kitab Ibanah ni lah. Nanti kan kita akan kaitkan isu antara kitab Ibanah dengan 3 marhalah ni. Okey. Kemudian apabila dia keluar, jadi ulama mengatakan, jumhur lah dalam kitab-kitab tarajim, ulama-ulama yang menceritakan biografi para ulama, menceritakan bahawa dia mengikut manhaj Ibnu Kullab. Manhaj Ibnu Kullab. Ibnu Kullab ni dah meninggal dah, lebih awal daripada dia, 260 tak silap saya dah meninggal. Jadi cuma dia meninggalkan manhaj lah, meninggalkan satu manhaj, iaitu kita kata manhaj kalamiah, manhaj ilmu kalam. Itu pun satu pembahasan panjang juga kalau kita nak bahas ilmu kalam ni. Maksudnya Ibnu Kullab ini dia adalah salah seorang daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, dengan kenyataan-kenyataan dan nukilan-nukilan daripada ulama lah. Banyak dalam kitab ni dia datangkan semua nukilan.
Jadi antara ulama-ulama yang menggunakan hujah akli ataupun ilmu kalam untuk menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menentang Mu'tazilah, menentang semua ahli bidah yang lain lah. Tapi menggunakan manhaj akli, manhaj ilmu kalam juga. Antaranya selain daripada Ibnu Kullab, Haris Al-Muhasibi, kemudian Al-Qalanisi dan sebagainya lah. Maksudnya ilmu kalam ni, masa hujah akli ni dah ada dah sebenarnya awal-awal lagi, tapi taklah semasyhur setelah Imam Abu Hasan Sy'ari dia memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, dan dia menggunakan manhaj, menambah satu lagi kaedah berhujah dengan ilmu kalam. Dari situlah sebenarnya ilmu kalam diterima dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Itu pun satu tajuk lagi nak bahas tu, ilmu kalam panjang. So ringkasnya dia ikut manhaj Ibnu Kullab. Okey. Dan selesailah menurut ulama yang mengatakan bahawa dia hanya 2 marhalah. Maksudnya dia memperjuangkan, setelah meninggalkan Mu'tazilah, dia memperjuangkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah mengikut manhaj Ibnu Kullab. Tuan-tuan kena ingat satu, bila kita cerita tentang akidah, so tuan-tuan kena faham antara akidah dengan mazhab dengan manhaj tu 2 benda yang berbeza. Faham tak? Ada orang kata, saya akidah salaf, saya akidah Asy'ariyah, saya akidah Maturidiyah, saya akidah itu, akidah ini. Oh, Islam banyak akidah. Islam banyak akidah. Akidah satu je, akidah Islam. Akidah Islam. Manhaj berbeza. Manhaj maksudnya manhaj di dalam membahaskan ilmu akidah, mengumpulkan, menulis dan membentangkan ilmu akidah itu manhaj. Memang awal-awalnya manhaj yang muncul adalah manhaj salaf, dipanggillah, sebab salaf pun dinisbahkan kepada zaman awal-awal lah, salaf tu. Jadi ulama-ulama awal tu menggunakan manhaj akidah, mengumpulkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan akidah dalam kitab. Itu manhaj yang awal. Kemudian muncul lagi ulama yang, sebab apa, bila Al-Quran dan hadis dikumpulkan ayat, jadi itu tak, orang awam, masyarakat awam tak mampu untuk direct kepada Al-Quran. So ada ulama yang cuba dia menafsirkan dan mensyarahkan Quran dan hadis supaya mesej itu sampai kepada orang awam. Contohnya macam kitab Imam Abu Hanifah, Fiqhul Akbar, dia dalam bentuk penafsiran. Kalau tuan-tuan tengok kitab Imam Bukhari, kitab Imam Muslim, dia ada Kitabut Tauhid, Kitabul Iman, dia semua dalam bentuk Quran hadis. Quran hadis itu manhaj awal. Marhalah yang pertama lah, kita kata peringkat pertama, perkembangan pertama. Sebab akidah fiqh kita, syariat Islam, hukum semuanya kan rujuk Quran hadis. Tapi Quran hadis, tuan-tuan baca Quran hari, adakah ayat akidah? Apa ni? Surah rukun iman yang pertama. Surah rukun iman yang kedua. Tak. Ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan akidah bertebaran di dalam 30 juzuk Quran. Begitu juga hadis-hadis Nabi. Lalu ulama-ulama menyusun. Itu manhaj. Manhaj yang awal menyusun ayat Quran yang berkaitan dengan akidah. Yang fiqh lah, ulama fiqh lah, ulama akidah lah. Tasawuf lah. Begitu juga hadis-hadis Nabi dikumpulkan. Tapi masih lagi orang awam tak mampu untuk berinteraksi dengan Quran hadis direct. Maka perlu disyarahkan, perlu ditafsirkan. Jadi muncullah ulama-ulama yang mengarang kitab akidah dengan hasil penafsiran daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis. Contohnya Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah, Aqidah Tahawiyah Imam Tahawi. Kemudian datang lagi bila zaman Imam Abu Hasan Sy'ari ni, dia tambah hujah akli dalam mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab apa? Lawan yang dihadapi itu seperti falsafah, Mu'tazilah, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, dia orang ni guna hujah akal. Dia orang guna hujah akal. Jadi nak tak nak mat kilau kan? Nak mat kilau pakai keris. Yang tu, yang geng-geng serban tu pakai senapang. Itu yang kawan dia tu ajak pergi rompak senapang tu tak? Matilah kita, dia pakai senapang, kita pakai keris tak? Tengok mat kilau tak? Kita kena gunakan senjata juga, boleh menang tak? Jadi ketika akidah Islam dicemari dengan fahaman-fahaman ahli bid'ah ni, falsafah dan Mu'tazilah lah yang paling
paling terkenal lah zaman tu. Dan dia orang ni memang guna hujah akal. Kalau nak bahas detail daripada satu persatu tahap itu, ada kitab dia. Macam mana perkembangan, macam mana bila dia orang dah memasukkan falsafah dalam akidah Islam. Jadi dia berhujah dengan muhaddisin. Muhaddisin qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Bila dia guna hujah akal, diam, tak boleh jawab. Bila guna hujah akal, diam, tak boleh jawab. So khalifah tengok, apasal diam, tak boleh jawab, kalah, maknanya tak tahu. So macam mana nak lawan? So Imam Abu Hasan Asy'ari lah, dia mengikut manhaj yang dah ada pun. Ibnu Kullab, Haris Al-Muhasibi, Al-Qalanisi, Ibn Abu Hanifah pun ada juga, Hasan Basri pun sebelum tu ada. Dah guna dah hujah-hujah akal ni. Tapi yang betul-betul kemuncak di dalam menggunakan hujah akal, sebab dia Mu'tazilah. Betul? Dia daripada parti tu dia keluar parti tu, dia kalahkan parti tu. Pernah berlaku tak kan? Pernah berlaku. Negara mana? Dia parti tu lama, lepas tu dia keluar parti tu, dia tibai parti tu, kalah. Negara mana? Tak ingat lah. Tak tahu politik, kami pun politik. Betul tak? Tahu kan? Ada seorang tokoh tu lah kan, lama di dalam parti tu. Ni bukan nak cerita politik, ni contoh. Dia keluar parti tu, lepas tu dia lawan parti tu, bungkus parti tu. Betul? Ingat tak? Negara mana, kat Afrika ke mana? Tak ingat. Maknanya Allah Ta'ala jatuhkan Mu'tazilah dengan Imam Abu Hasan Asy'ari yang dia ni asal Mu'tazilah. Sebab dia fahamlah Mu'tazilah. Dia dibesarkan dalam Mu'tazilah sampai umur dia 40 tahun. So dia tahu kat mana kelemahan apa semua. Dan hujah-hujah yang dipakai secara akal dia tahu semua. Lalu dia menentang, bungkus. Jadi di situlah ulama angkat dia sebagai Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi isunya sekarang ni bila dia menggunakan manhaj Ibnu Kullab lah, kalau nak katalah dia ikut mazhab Kullabiyah atau Ibnu Kullab. Lepas tu tiba-tiba akhir sekali dia berpindah kepada mazhab salaf kononnya. So apa yang tuan-tuan faham daripada situ? Kalau golongan yang mendakwa dia melalui 3 marhalah, daripada Mu'tazilah bertaubat, lepas tu pergi kepada manhaj Ibnu Kullab, lepas tu bertaubat lagi pergi kepada manhaj salaf pula. Jadi seolah-olah apa? Ibnu Kullab pun bukan ahli sunnah. Betul? Ibnu Kullab pun bukan ahli sunnah. Sebab apa? Dari mana dia bertaubat daripada Ibnu Kullab pergi kepada yang ketiga pula. Tak dengar cerita pula dia naik mimbar mana pula kat situ kan. Itu antara hujah yang ulama kata, kalaulah dia bertaubat daripada manhaj Ibnu Kullab menuju ke manhaj salaf, khutbah kali kedua ke? Tahun bila? Tahun bila pula dia naik khutbah kali kedua? Aku dulu ikut Mu'tazilah, aku dah keluar, aku masuk, aku ikut manhaj Ibnu Kullab. Sekarang Ibnu Kullab pun tak betul, aku tinggalkan jubah aku yang baru ni, aku buang, aku ikut manhaj salaf pula. Ada ke riwayat yang cerita bab tu? Cuba kan tengok, jangan cari dalam Google saya tak jumpa. So kitab-kitab tarajim yang mencerita, tak ada satu pun kata dia naik ni kali kedua dia naik mimbar. Mungkin setelah tak tahulah berapa tahun kan. Sebab dia meninggal tahun yang masyhur lah, tahun 324. Itu dia ketika keluar Mu'tazilah tu umur dia 40 tahun, kira lebih kurang tahun 300. So lebih kurang dalam 24 tahun lah setelah dia tinggalkan Mu'tazilah tu, lebih kurang 24 tahun. Dalam masa 24 tahun dia keluar Mu'tazilah tu, tahun bila yang dia naik mimbar kali kedua kata aku tinggalkan mazhab Kullabiyah, aku sekarang mazhab salaf pula? Ada ke riwayat? Yalah, kalau orang tu dakwa dia tinggalkan mazhab Kullabiyah, dia pergi kepada mazhab salaf, dulu dia berani buat. Betul? Masa dia tinggalkan mazhab Mu'tazilah, dia naik mimbar, bagi tahu umum kat semua orang, aku dulu ikut Mu'tazilah, sekarang ni aku tinggal. Kalau dia berpindah ke mazhab nanti, dia naik kali kedua. Kali kedua naik pula. Aku dulu Mu'tazilah, aku keluar, aku pergi Kullabiyah. Kullabiyah pun tak betul, sekarang aku pindah ke mazhab salah pula. Ada ke riwayat yang cerita? Kalau ada, bahas sini. Kalau ada, kita boleh bahas. Tengok kalau ada. Ke dia senyap-senyap je. Yang ketiga ni Kang, jagi Kang. Dia imam besar, mujtahid, semua orang kenal. Kisah dia keluar Mu'tazilah tu dipaparkan, diceritakan dalam semua kitab-kitab tarajim. Tiba-tiba dia keluar Kullabiyah masuk salaf, tak ada orang cerita. Senyap, rahsia.
Yang tahu Wahabi je. Betul? Itu salah satu daripada hujah rapuh orang yang mengatakan bahawa dia ada 3 marhalah. Setelah Mu'tazilah dia pergi kepada Kullabiyah, setelah Kullabiyah dia pergi kepada Salaf. Tak pasti bila dia tukar. Dah tak ada pengumuman pula. Dulu Mu'tazilah berani umum nak naik mimbar lagi. Lepas tukar kali ketiga tak ada pengumuman. Ha? Betul tak? Okey, yang kedua. Ada tak ulama-ulama Asy'ariyah yang menisbahkan diri mereka kepada mazhab Asy'ariyah, ikut manhaj Imam Abdul Hasan Asy'ari? Cerita bahawa Imam Abdul Hasan Asy'ari akhir sekali dia ikut mazhab salaf, tapi kita orang tak minat lah, kita orang tak suka, kita ikut mazhab dia yang kedua tu. Mazhab akhir dia kita orang tak pakai. Ada tak? Tiba-tiba mazhab lain pula sibuk. Oh, imam korang berpindah 3 marhalah. Ulama besar Asy'ariyah daripada Imam Abu Hasan Al-Bahili masuk peringkat tabakat kedua, Abu Bakar Baqillani, Ibnu Furak masuk kepada Imam Haramain, masuk Imam Ghazali, masuk Imam Syarastani, Imam Fakhri Razi, Imam Amidi, Imam Baidawi, Imam Katibi, Imam Urmawi, Imam Sa'duddin Taftazani, Imam Aduddin Iji, Imam Sanusi Bajuri. Seorang pun tak cerita kata Imam Abu Hasan Asy'ari 3 marhalah, semua ada 2. Tiba-tiba datang Wahabi kata, oh 3 marhalah. Kau lagi faham Asy'ari daripada kita orang Betul tak? Setuju? Setuju? Setuju selesai? Lepas tu saya cakap awal tadi, kita kena ada sumber ilmu yang tahu macam mana kita nak menilai sesuatu pendapat. Saya boleh baca lah kalau nukilan-nukilan daripada ulama-ulama yang menceritakan bahawa Imam Abdul Hasan Asy'ari hanya 2 marhalah sahaja. Tak ada seorang pun ulama-ulama cerita yang dia ni 3 marhalah. Kalau ada pun tak boleh lawan lah. Ada yang kata, oh Imam Zabidi dalam syarah Ihya Ithaf Sadatul Mutakin cerita. Lagi? Siapa lagi? Imam Ibn Katsir katanya. Lagi? Siapa lagi? Dan kita pun tahu imam-imam yang cerita tu dia tengok ke? Dia pun nukil juga daripada silap-silap. Yang kata 3 tu nukil daripada yang ni nukil daripada ni. Last sekali. Macam mana kita nak nilai? Boleh? So terpulanglah pada tuan-tuan nak pilih tak, yang 2-3 orang tu lagi betul kot. Yang ramai-ramai ulama besar cerita tu semua tak betul. Yang Wahabi cerita betul. Wahabi dia kasyaf ke dia anti kasyaf? Boleh setakat tu? Nak saya baca Nak baca ke? Nukilan-nukilan. Okey, saya bacalah sikit. Qala Imam Abu Bakar Ibnu Furak rahimahullahu ta'ala. Ini dipetik daripada kitab Tabyinul Kazbil Muftari kalangan Ibnu Asakir. Intaqala Syekh Abdul Hasan Ali bin Ismail Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu minal mazhabil mu'tazilah ila nusratil mazhab ahlis sunnah wal jamaah bil hujajil aqliyah wa sannafa fi zalika al kutub. Dia kata pindah daripada Mu'tazilah kepada membantu memperjuangkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dah. Kemudian tak ada kemudian maksudnya dah terus pergi kepada ahli sunnah. Maksudnya Ibnu Kullab itu sendiri sudah pun ahli sunnah wal jamaah. Itu nanti ada nukilan pula. Jadi sebab apa orang yang mengatakan 3 marhalah tadi, lazim daripada pendapat dia itu ialah seolah-olah Ibnu Kullab bukan ahli sunnah. Betul? Mu'tazilah dia tinggal. Betul, masuk Kullabiyah. Kullabiyah pun dia tinggal, pergi kepada ahli sunnah. Bermakna dua-dua tu bukan ahli sunnah. Mu'tazilah pun bukan ahli sunnah, kita setujulah. Kullabiyah pun bukan ahli sunnah. Sebab kalau tidak dia nak tinggalkan buat apa, betul? Jadi bila kata dia pergi ke marhalah ketiga ikut mazhab salaf kononnya, bermakna Ibnu Kullab bukan ahli sunnah. Kalau tidak dia nak pindah buat apa? Ulama Ibnu Kullab pun bukan ahli sunnah lah. Itu yang dia pindah. Jadi nukilan-nukilan banyak lah sebenarnya. Kalau saya takkan saya nak tipu kan. So banyak yang nukilan-nukilan yang dibuat oleh ulama-ulama, antaranya Ibnu Khaliqan dalam kitab Wafatul A'yan, kemudian Imam Zahabi. Imam Zahabi ini Wahabi cukup sayang. Dalam Syiarul Alamun Nubala,
Ibnu Khaldun dan sebagainya, semua muarrikhun, ulama-ulama yang pakar dalam bab sejarah ni cerita 2 marhalah saja. So macam mana boleh timbul pula 3 marhalah tu? So bila kita mengambil pendapat yang mengatakan 3 marhalah, jadi seolah-olah manhaj Ibnu Kullab tu bukan ahli sunnah. Lepas tu dia ditinggalkan oleh Abu Hasan Asy'ari, betul? Dan kemudian yang lebih pelik lagi, semua ulama-ulama yang mengikut mazhab Imam Abu Hasan Asy'ari seorang pun tak pernah cerita. Mungkin hari terakhir 3-4 hari sebelum dia mati, dia tukar, tak ada siapa pun tahu. Anak murid dia pun tak tahu dia meninggal, tak ziarah dia, buat ada je dia meninggal. Betul? Mestilah dia pesan, korang anak murid aku dah tukar tau. Ini bukan pindah rumah, bukan pindah bilangat ke Seremban. Ini berpindah daripada satu pahaman kepada satu pahaman, dan dia bukan orang biasa. Macam mana boleh dia berpindah daripada Mu'tazilah kepada, setelah itu Ibnu Kullab masyhur dalam kitab-kitab ulama yang mengarang kitab-kitab tarajim dan tarikh, tetapi dia pindah daripada Ibnu Kullab kepada salaf, tak ada siapa pula cerita. Kan? Ini bukan pindah rumah. Ini cukup hujah tu. So tentang kitab Ibanah, kita pergi pada kitab Ibanah. Kitab Ibanah ni Imam Abu Hasan Asy'ari sebenarnya beratus kitab dia. Beratus kitab dia. Tapi masalahnya kitab karangan Imam Abu Hasan Asy'ari yang sampai kepada kita hanya beberapa kitab saja. Yang saya ada Maqalat Islamiyin, Ibanah ni bermacam-macam cetakan saya beli, macam-macam lain, semuanya lain-lain. Lepas tu kitab Ar-Risalah ila Ahli Saghri, itu pun ada kontroversi juga, kata bukan dia. Kemudian kita Al-Luma', ini memang sahih lah nisbah kepada kita Al-Luma'. Apa lagi? Kemudian yang risalah kecil lah, Al-Haud, Al-Ihsan fil Haud fi Ilmi Al-Kalam tu. 5 tu je lah yang saya ada pun. Tak tahulah kalau ada kitab yang dicetak lagi. Setakat ni 5 tu je. Yang jadi kontroversinya kitab tu, kitab Ibanah. So di sini dia bentangkan dalam kitab ni, cerita tentang pengkaji-pengkaji kitab Ibanah. Semua cetakan-cetakan yang ada semuanya menyalahi, bukan semualah, maksudnya ada bahagian-bahagian yang saling bercanggah. Antara yang terbaik katanya tahqiq Syekh Fauqiyah Husin. Itu yang antara yang, itu pun masih ada lagi beberapa yang tak berapa nak tepat. Dan bila dibandingkan antara cetakan dengan cetakan, contohnya di sini dia bagilah, ada yang kata Imam Abu Hasan Asy'ari mengisbatkan Allah ada 2 mata, walahu ainain. Padahal dalam Quran tak pernah disebut Allah ada 2 mata. Ini fahaman Wahabi, fahaman Mujassimah ni, dia berdalilkan yang Nabi katakan Dajjal tu mata buta sebelah, dan Allah ni laisa bi'awar. Daripada itu dia faham Allah tu laisa bi'awar, maksudnya Allah ni bukan buta sebelah, bermakna Allah Ta'ala dua biji mata. Padahal dalam Quran tak pernah sebut pun 2 mata. Tiba-tiba Imam Abu Hasan Asy'ari dalam kitab Ibanah sebut Allah ada 2 mata. Itu mustahil. Mustahil. Dan ada cetakan lain tak kata bukan 2 mata, 1, walahu ain bila kaif. Ini antara uslub-uslub yang dipakai oleh salaf yang betul. Walahu yadun bila kaif, hiya sifatun lahu. Dalam Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah pun ada. Kebanyakan ulama salaf guna istilah begitu. Walahu ainun bila kaif. Apa maksud bila kaif? Maksud bila kaif ni tidak ada kaifiat. Bila tidak ada kaifiat, maksudnya dia bukan anggota, dia adalah sifat. Faham berkata bila kaif. Contoh tuan-tuan boleh lukis mata tak? Boleh lukis. Telinga boleh lukis. Tangan boleh lukis. Cuba lukis pendengaran. Cuba lukis penglihatan. Cuba lukis ilmu. Cuba lukis kudrah. Cuba bayangkanlah. Boleh? Itu maksudnya bila kaif secara mudahnya. Walahu yadun bila kaif. Ini salaf. Sebab apa? Ada penisbahan lah. Jadi apa yang tak mungkin ulama sehebat Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan Allah ada 2 mata, padahal dalam Quran pun tak sebut 2 mata. Kalau betul-betul mazhab salaf, dia akan sebut apa yang Quran sebut je. Tak ada 2 mata. Bahkan
adalah nukilan-nukilan yang banyak lagi, yang mana dia hanya potong sekerat-sekerat tapi tak ambil habis. Antara yang mengkaji ni kitab Ibanah ni, yang pakar manuskrip ni, tak silap saya Dr. Khalid Az-Zahri, hidup lagi rasanya. So dia ada, boleh rujuk lah, zaman sekarang boleh rujuk lah, dia punya page ke, dia punya apa, dia buat kajian. Jadi dia bandingkan antara kitab-kitab Ibanah yang dicetak sekarang ni, yang beredar di kedai-kedai ni, yang dibeli, yang didakwa kata itulah kitab, dia tanakut. Tahu tanakut, dia ada bercanggah di antara satu ibarat dengan kitab, bahkan dalam kitab yang sama pun di awal, di tengah, di akhir pun ada yang tanakut bercanggah. So macam mana kita nak nisbahkan kitab yang tanakut, kita nak kata inilah kitab yang sebenarnya, kitab akidah Imam Abu Hasan Asy'ari, benda yang tanakut, khilaf, tiba-tiba kita nak jadikan sumber utama dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, macam tu. Betul? Okey, puas hati. Lepas tu soalan tadi kita apa? Dia tak belajar, baca-baca kitab je. Allahu Akbar. Dia mujtahid lah. Ingat dia belajar UKM ke? Imam Abu Hasan Asy'ari mujtahid. Ulama mujtahid, dia terus direct je dengan Quran hadis. Mungkin dia refer pendapat-pendapat ulama macam mana, itu je. Mujtahid kot. Nak kena ngaji jugalah, masuk balik ambil SPM. Belajar kitab, basic dulu, sebab dah dia nak ikut manhaj Ibnu Kullab, kena belajarlah matan Ilmul Barahin, tak ada lagi masa tu kan. Mustahil lah, agak-agak lah soalan pun. Oh, dia tak belajar, terus ikut-ikut je. Mustahil, orang kata, macam kenal tak mustahil tu apa? Kadang-kadang soalan yang ditanya kita pun terkejut. Kau tanya ni, kau fikir dulu tak sebelum kau tanya? Sampai ke tak sampai mesej, faham tak faham ke masih confused? 3 ke 2? 3 ke 2? 3 ke 2? 3 ke 2? Yang 3 angkat tangan. Tak, saya kata 3. Angkat tangan. Yang kata Imam Abu Hasan Asy'ari 3 marhalah. Tak ada. Yang kata 2, angkat tangan. Tu 3,000, ramai 4,000 orang. Alhamdulillah. Okey, faham Wallahu alam, setakat tu dulu. Kita tangguh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.